Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Alfairez Jumurin. Tumpuan berita, Kerajaan Malaysia masih mengkaji bentuk keterlibatan syarikat dari Malaysia untuk melabur di Indonesia, khususnya dalam membangunkan ibu kota Nusantara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Panglima Dr. Jonathan Elias Maximus Ongkili berkata, mereka baru sahaja melihat master plan dan time frame Kerajaan Indonesia dan akan berbincang lebih lanjut mengenai tindakan yang akan diambil bagi membantu pelabur-pelabur dari Malaysia untuk melabur di negara itu. Dalam hal ini, itulah kita katakan bahwa lebih masih awal pada saat ini. Tapi kami telah melihat master plan, kebahagiaan master plan kerajaan Indonesia dan time frame-nya, dan itulah perlu susulan. Dan pihak embassy kita akan membantu para pelabur-pelabur dari Malaysia khasnya untuk mengambil bahagian di dalam pelaburan ataupun dalam ekonomi seterusnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan ke titik nol di tapak ibu kota baru Indonesia di Nusantara pada Isnin. Jelas beliau lagi, untuk permulaan ini hubungan sempadan ekonomi melibatkan Sarawak dan Sabah serta Kalimantan perlu diperkukuhkan terlebih dahulu biarpun ianya telah pun berjalan sebelum ini. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menyifatkan perhubungan Malaysia khususnya Sarawak dan Sabah dengan Kalimantan Indonesia harus dipertingkatkan. Jelasnya selepas ini banyak peluang ekonomi akan muncul dan syarikat swasta perlu merebut peluang ini dengan meningkatkan pelibatan kedua-dua negara Malaysia dan Indonesia. Kita juga membincangkan bersama dengan pihak swasta, Kadin di sini, dan bagaimana untuk pihak swasta daripada Malaysia, lebih lagi daripada Sarawak dan Sabah, terlibat dalam pembangunan ini. Dan kita melihat yang penting dari segi untuk permulaan yang sedang berkembang sekarang dan ianya boleh dipertingkatkan, misalnya border trade itu, dan juga mungkin kita boleh fikirkan tentang joint border development. Tambah Dato' Amar Awang Tengah lagi, beliau mencadangkan agar jalan raya di selatan dan utara Kalimantan dapat disambung dan dinaik taraf terus ke Sarawak dan Sabah serta membina lebih banyak kompleks custom, immigration dan kuarantin CIQ di sempadan. Berita seterusnya, kerajaan telah mewujudkan Board of Technologies MBOT bagi meningkatkan pelibatan golongan muda dalam bidang kemahiran selain Board of Engineers dan Board of Surveyors yang sedia ada ketika ini. Menurut Timbalan Menteri Dua Pembangunan Luar Bandar Malaysia Datuk Hasbi Habibullah, perkara ini telah pun diperdebatkan dalam Parlimen Penggal lepas tentang bagaimana hendak memasukkan pembelajaran TVET ke dalam mainstream pendidikan negara. Katanya ketika ini negara mempunyai kolej vokasional dan sebagainya, tetapi dalam sekolah itu sendiri, perkara ini pernah dibincang dan dibahaskan sekiranya di peringkat sekolah menengah tingkatan 1, 2 dan 3 sudah ada aliran TVET untuk kemahiran dan sebagainya. Board of Technology diluluskan penggal lepas di Parlimen. Ini untuk ni yang dikatakan oleh pengarah tadi, yang dari bahagian kemahiran ini, teknologis ni akan menjadi teknologis dan berbagai bidang. Dan mereka, inilah laluan mereka sampai untuk mendapat sertifikat sebagai seorang profesional dalam bidang teknologi, TVET ini. Jadi janganlah kita anggap pandang perkara ini adalah ini. Memang sekarang ini mentaliti kita banyaknya aku masuk universiti, graduate, sudah tu sekarang sudah kerja, dia perlu kerja WB, jadikan aku kerja WB. Itu je. Sedangkan bahagian kemahiran ni yang laku kena cari. Ada Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Penutup TVET Junior Gat Mara, Limbang pada Sabtu. Jelas Datuk Hasbi lagi, beliau berharap bangunan Gat Mara Limbang baru siap nanti akan menyediakan kursus otomotif selain kursus kemahiran yang sedia ada. Ini memandangkan banyak penduduk di Brunei menghantar kenderaan mereka di Limbang untuk dibaiki disebabkan kos penyelenggaraan dan baik pulih murah mengikut pertukaran mata wang.
Program TVET Junior ini telah diadakan selama 5 hari bermula 14 hingga 18 Mac 2022 melibatkan 20 orang peserta dari kalangan pelajar sekolah menengah di daerah Limbang yang berusia 16 hingga 17 tahun. Selanjutnya, Kementerian Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak sedang dalam rancangan untuk memperkasakan Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS. Menterinya Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata ahli-ahli PPNS dipertanggungjawabkan untuk menyahut seruan kerajaan negeri bagi memperkasakan pemodenan dari segi pembentukan agropreneur. Kita memerlukan dana yang besar. Jadi kita memerlukan perancangan yang saya kira sesempurna mungkin untuk kita dapat mempercepatkan apa yang kita mau lakukan. Negeri Sarawak adalah negeri yang besar, mempunyai sumber asli yang cukup baik dan bagus, tetapi negeri yang miskin. Please, we must change the image. Orang yang dapat menukar image ini bukan hanya kerajaan saja, bukan hanya orang yang di peringkat that level yang tinggi, tetapi kita semua. Kita harus menukar image ini dengan cara kita melakukan sesuatu mempunyai pulangan yang kita harapkan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Makan Malam sempena Mesyuarat Agong Tahunan Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak ke-36 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Tambah Datuk Seri Dr. Stephen, para petani dan pertubuhan peladang di Sarawak harus mengambil peluang untuk melibatkan diri dalam program-program pertanian bagi mencapai sasaran kerajaan negeri untuk mencapai sasaran pendapatan sebanyak RM6,000 sebulan bagi setiap keluarga tani. Ramai 179 perwakilan yang mewakili 176,180 ahli peladang daripada 28 PPK akan menghadiri Mesyuarat Agong Tahunan PPNS pada kali ini. Keperkembangan berikutnya, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan RM5.685 bilion melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKKS dalam usaha membantu meringankan beban rakyat yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP termasuk golongan usahawan. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh berkata setakat ini sebanyak RM210 juta bantuan kewangan dalam BKSS 1.0 sehinggalah BKSS 8.0 telah diperuntukkan bagi membantu para usahawan tempatan, penjaja dan peniaga kecil. Ujar beliau lagi, lebih 1,000 perusahaan kecil dan sederhana PKS dan usahawan pelancongan telah dibantu dengan nilai bantuan sebanyak RM1.29 juta di bawah BKSS 6.0. Bagi tahun 2022, setakat Mac di bawah BKSS 8.0 sejumlah 38,570 penjaja dan peniaga kecil di bawah PBT telah dibantu dengan nilai bantuan RM 38.57 juta. Inisiatif ini bagi memastikan perniagaan mereka terus beroperasi dan meringankan bebanan golongan penjaja dan perniagaan kecil di seluruh negeri Sarawak. Beliau berucap demikian semasa mewakili Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan merasmikan program Jom Register di Dewan Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Serian Barok pada Rabu. Bagi menyokong dasar ekonomi digital, beliau menambah selain pelaksanaan program Go Digital, kementerian itu turut melaksanakan inisiatif Digital Marketing Sarawak. Program Go Digital Sarawak 2022 dengan jumlah bantuan RM5 juta mensasarkan 500 usahawan untuk pembelian peralatan dan keperluan digital seperti hardware, biarpun laptop, digital kamera atau drone, dan software seperti ecosystem, Photoshop tools, social media, and the rest of other equipment. Jadi program ini telah dilaksanakan kementerian saya bersama dengan Sarawak Digital Economic Corporation SDEC. Setakat ini kementerian saya dan SDEC dalam proses pemilihan kurang lebih 500 usahawan yang layak untuk menyertai program tersebut.
Pada majlis itu, Datuk Dr. Malcolm Musin telah menyampaikan mock check kepada penerima-penerima bantuan keusahawanan di Serian. Manakala di Sebuyau, pelaksanaan projek di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan IRSDA secara langsung memberi manfaat kepada para petani di Kampung Ensika. Terbaharu, projek jalan masuk ke kebun Kampung Ensika sepanjang 700 meter telah siap dilaksanakan dengan kos sebanyak RM126,576. Projek berkenaan telah dilaksanakan sejak 9 November tahun lepas dan siap sepenuhnya pada 9 Mac 2022. Pegawai Tadbir Khas kepada Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi Yusof Buji telah menyaksikan majlis penyerahan projek jalan tersebut kepada Ketua Kaum Kampung Ensika, Tuai Rumah Sadon Ason. Sementara itu, penduduk kampung merakamkan penghargaan di atas usaha Kerajaan Sarawak menerusi Ahli Dewan Undangan Negeri Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi yang bekerja keras membawa pembangunan di kawasan berkenaan. Pembinaan jalan tersebut juga secara langsung memudahkan perjalanan penduduk kampung untuk ke kebun mereka. Perkembangan COVID-19. Sarawak mencatatkan 974 kes positif baharu pada Rabu melibatkan 37 daerah untuk meningkatkan jumlah kumulatifnya kepada 297,702 kes. Menurut kenyataan harian Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 323 kes dikategorikan sebagai klinikal 1 iaitu tiada gejala, 641 kes dalam kategori 2, 4 kes dalam kategori 3 dan 4, manakala 2 kes dalam kategori 5 iaitu memerlukan ventilator. 37 daerah yang dikesan adalah seperti tertera. Kenyataan sama juga memaklumkan terdapat 3 kes kematian baharu akibat wabak itu, melibatkan 2 lelaki berumur 53 tahun dari Kuching dan berumur 67 tahun dari Samarahan. Manakala 1 kes melibatkan wanita berumur 73 tahun dari Sibu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Terus patuhi SOP, anda masih berisiko terkena jangkitan COVID-19 walaupun sudah divaksinasi. Salam UKAS.